Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita dah masuk dalam ini last kali part kedua kita masuk dalam slide kepercayaan Majusi dan kepercayaan animisme. Okey. Baik, dan kita masuk ke slide yang seterusnya iaitu yang keenam, agama penyembah berhala. Okey, dalam topik masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengamalkan agama menyembah berhala. Okey, Mekah ketika itu memang terkenal dengan berhala. Malah dikatakan mempunyai 360 berhala sekitar Kaabah. Banyak tu berhala di patung-patung di banyak. Okay. Agama penyembah berhala. Agama ini mula diperkenalkan oleh Amru bin Amir bin Uluhai, pemimpin Khuza'ah. Okay. Dia menemukan ajaran tersebut dari negeri Syam lalu membawa berhala bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya di dalam Kaabah. Okay. Itu cerita mula-mula bagaimana boleh ada berhala di Mekah. Amru kemudiannya memerintah seluruh penduduk Mekah untuk menyembah Hubal. Okey, di samping dicampur adukkannya dengan agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ceritanya Amru inilah orang yang mencampurkan ajaran penyembah berhala dengan agama Hanif. Aduhai. Amru. Sehingga muncul sebagai satu agama yang mensyirikkan Allah. Amru bin Amir bin Luhai punya engkara. Seterusnya, agama penyembah berhala ini disebarkan ke seluruh orang Arab ketika musim haji. Setiap tahun masuk musim haji akan ramai orang datang ke Mekah. Bukan sekarang saja, dari dulu, dari sebelum Islam dah ramai datang ke Mekah. Ingat cerita yang sebelum ini, bagaimana Abrahah menyerang Kaabah kerana jealous ramai orang datang ke Mekah. So dibuktikan dengan bukti itulah bermaksud amalan haji umrah ni memang dah lama wujud. Dan merupakan amalan yang diamalkan dalam ajaran agama Hanif, namun dicampur adukkan oleh Amru ni tadi dengan ajaran menyembah berhala. Itu cerita dia. Setelah pembukaan kota Mekah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam peristiwa Fathu Makkah atau pembukaan kota Mekah, sebanyak 360 berhala di sekitar Kaabah. Semuanya dimusnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak ada yang tinggal, semua musnah. Ada kisah tentang ini daripada Umar Al-Khattab. Dia pernah bersedih mengenangkan kebodohan katanya. Zaman jahiliah, ingat Umar Al-Khattab, Saidina Umar Al-Khattab, iaitu khalifah khulafa yang kedua dalam Islam, adalah orang yang sangat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mudanya, remaja dan dewasanya, sehingga sebelum memeluk Islam, sebelum mendapat hidayah daripada Allah. Dia adalah orang yang sangat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, dia kata rasa sangat bodoh apabila membuat satu patung berhala menggunakan kurma, lalu menyembahnya. Kemudian bila dia lapar, dia makan kurma tersebut, katanya. Terasa sangat bodoh bila mengingatkan semula, kata Umar Al-Khattab. Ingat zaman jahiliah di dulu. Ada peristiwa yang menyedihkan juga apabila Umar Al-Khattab juga dikatakan pernah menanam hidup-hidup anak perempuannya. Dan itu adalah perkara yang sangat dinyesal, katanya. Menanam hidup-hidup anak perempuannya. Tapi itulah cerita hitam semasa zaman jahiliah Saidina Umar Al-Khattab. Begitulah. Jadi kita anak-anak elakkan diri kita daripada perkara-perkara jahiliah ini. Kita
Kita masuk slide seterusnya. Masyarakat Arab jahiliyah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dari segi akhlak. Okey. Tengok dari segi akhlak bagaimana orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Okey. Akhlak buruk dan akhlak baik. Ada dua akhlak, satu hijau, satu merah saya buat. Kita tengok dulu akhlak yang buruk orang jahiliyah. Buruknya mereka anak-anak suka berjudi dan minum arak. Okey, suka berjudi dan minum arak macam saya kata tadi, maka makin mabuk dia minum arak, makin lelakilah dia. Okey, suka sangat berjudi. Okey, berjudi semua nak ditaruhkannya. Okey, semua nak taruh. Main pelik-pelik lah. Main pen ke, okey, main baling pen ke, main baling batu ke, paling jauh menang kena bayar, apa yang kalah kena bayar. Berjudi, segala benda nak judi kan. Okey, teruk sangat kehidupan tu. Adakah diamalkan sekarang? Ya. Di sekeliling kita ramai orang suka berjudi. Taruh ini, taruh itu. Okey, main katam, main daun. Okey, namun tak terasa pun itu sebagai judi. Bahaya. Anak-anak yang sudah belajar, tinggalkan. Kalau ada, tinggalkan. Okey anak-anak. Okey, bertobat, istighfar banyak-banyak. Okey. Yang seterusnya anak-anak, penzinaan dan pelacuran berleluasa anak-anak. Berleluasa. Betapa orang zaman jahiliyah itu sangat tidak menghormati perempuan, menindas perempuan. Cerita dia. Okey, dan yang ketiga anak-anak, amalan buruk mereka mengamalkan bigami, iaitu isteri bersuami dua atau lebih. Maksudnya sekarang bukan isteri bersuami dua atau lebih, tidak. Bagaimana perempuan ditindas. Pada zaman itu anak-anak, perempuan ditindas, hubungan terlampau bebas, bertukar-tukar. Itu maksudnya sekarang ini. Okey. Nauzubillah. Baik, anak-anak, elakkan. Seterusnya, pewarisan tahta hanya pada lelaki. Perempuan tidak ada hak tentang harta. Lelaki sahaja yang berhak berkaitan dengan harta. Bila bapaknya meninggal, semua harta milik lelaki, bukan milik perempuan. Itu yang diamalkan zaman jahiliyah. Yang seterusnya, membunuh anak perempuan. Lahir anak perempuan, muka lelaki jadi merah, malu, marah, semua ada. Diambilnya perempuan, anak baby tadi, ditanamnya hidup-hidup. Masih menangis anak tu, kesian. Okey, penat-penat mak dia mengandungkan dia, suka hati bapak dia je nak pergi tanam. Okey, perangai amalan jahiliyah. Okey, tapi orang sekarang lagi dahsyat. Okey, mana yang tak sayang, yang tak ada jiwa tu, melahirkan anak tak lahir lagi dia dah gugurkan dah. Lagi dahsyat. Okey, bila berzina nak. Okey, suka melakukan maksiat, berzina. Namun bila dah ada anak, okey, dibuang merata, letak dalam tong sampah, letak dalam flush tandas, letak dalam mangkuk tandas, macam-macam, letak dalam plastik, buang dalam sungai. Okey, astagfirullah. Okey, itu perangai orang sekarang. Okey, lebih teruk daripada zaman jahiliah yang dulu. Okey, seterusnya mengamalkan tenung nasib dan tilik nasib. Orang dulu zaman jahiliah suka menilik nasib. Nak buat segala benda tilik nasib dulu. Okey, tanya dulu pada tukang tilik, macam mana boleh tak aku perang? Macam mana boleh tak aku mencuri? Macam mana boleh tak? Ditanya pada manusia. Bila manusia tu kata boleh, makanya dia pun pergi mencuri, pun pergi bunuh orang, pun pergi berperang. Itu yang berlaku pada ketika itu. Okey, suka menilik nasib. Okey, manakala akhlak buruk yang terakhir zaman itu adalah suka berperang kerana perkara yang kecil. Semangat asabiah mereka terlampau tinggi. Okey, perkara kecil pun nak perang. Kerana awet pun satu keluarga, satu kampung perang. Allah. Perangai jahiliah. Okey. Seterusnya, walaupun banyak cerita buruk tentang orang jahiliah, banyak anak-anak ini sikit ni ada lagi sebenarnya. Okey, walaupun banyak benda buruk, ada juga yang baiknya. Ada yang baiknya. Yang pertama anak-anak, orang jahiliah ketika itu, orang Arab ketika itu,
sangat menepati janji. Bila berjanji tak pernah menipu. Okey, dia tepati. Yang kedua anak-anak, mereka ini orang yang berani, kuat dan pantang menyerah kalah. Ini pun kita kena amalkan anak. Kita kena tepati janji. Kita kena jadi orang yang kuat, berani dan pantang menyerah kalah. Kita jangan putus asa. Okey, nak dapat A, payahlah, putus asa. Jangan macam itu anak-anak. Kita kena terus berusaha. Itu yang kita mahukan, berusaha. Seterusnya anak-anak, mereka suka menjaga kebersihan mulut dan kuku. Jaga mereka pakai kayu sugi, dia gitu. Okey, orang Arab ketika itu. Seterusnya anak-anak, mereka tidak mengahwini mereka yang ada pertalian darah. Orang Arab ketika itu tidak berkahwin dengan yang ada pertalian darah. Tak kahwin dengan adik, tak kahwin dengan mak, tak kahwin dengan kakak. Tak kahwin. Faham tak? Dikahwin dengan orang lain aja. Dosa-dosa mereka tadi tu dengan orang lain, bukan dengan ahli saudara mara. Bukan dengan kakak kandung, bukan dengan adik bersemua, mak tidak. Itu maksud dia. Okey, bahasa lainnya mungkin semua mahram lah. Namun sekarang dah ada kes begitu anak-anak. Bahaya dunia sekarang ini. Bahaya. Seterusnya anak-anak, baiknya mereka ini menghormati tetamu. Bila tetamu datang rumah, mereka akan layan sebaik-baiknya. Itulah orang Arab. Seterusnya mereka sangat taat kepada pemimpin. Taat sangat. Okey, tak pernah melawan pemimpin. Bagus dia orang ni. Yang terakhir sekali ialah mereka menghormati bulan haram. Bulan haram tak boleh perang, mereka tak perang. Seperti bulan haji ataupun bulan melawat Mekah ketika itu. Okey, mereka tak nak perang, mereka tak boleh perang, mereka pun takkan perang. Boleh tengok dalam dalam kisah perjanjian Hudaibiyah yang mana Nabi Muhammad SAW yang menuju ke Mekah, okey, dah berhenti di Hudaibiyah, okey, dan disangkakan orang Arab nak serang, tapi mereka tak jadi perang, tak nak berperang kerana pada ketika itu adalah musim lawat Mekah, tak boleh perang. Dia gitu. Okey, baik, seterusnya kita masuk tajuk sebab pengutusan Rasulullah SAW kepada masyarakat jahiliyah. Kenapa Nabi Muhammad diutuskan kepada orang Arab jahiliyah? Yang pertama anak-anak, sebabnya ialah untuk membawa ajaran yang memandu orang Arab ke jalan yang benar. Okey, di samping menyempurnakan akhlak masyarakat Arab ketika itu. Okey, orang Arab kamu dah tahu akhlaknya buruk banyak. Okey, baiknya sih ada, sikit. Okey. Masyarakat Arab cenderung melakukan perkara negatif seperti suka berjudi, minum arak, berzina serta merendahkan martabat wanita. Mereka turut suka mengamalkan khurafat dalam kehidupan seharian. Jadi Rasulullah SAW diutuskan kepada orang Arab jahiliyah ketika itu kerana mereka sangat cenderung melakukan perkara negatif. Jadi Rasulullah diutuskan untuk membetulkan apa yang dah tak betul ini. Itu maksud dia. Okey, kita sambung lagi untuk part yang keempat selepas ini. Panjang pula video kali ini, tidak mengapa. Okey, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.